Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Anda bersama saya Nur Asmida Arifin dalam berita 3 Dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID. Yang Berhormat Hannah Yeoh, Menteri Belia dan Sukan telah menyampaikan amanat di Perhimpunan Mesra Bulanan Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi bulan Januari 2023. Dalam amanat tersebut, Yang Berhormat Menteri mahu warga KBS bersama-sama beliau untuk mencapai KPI Kementerian Belia dan Sukan serta inginkan data yang dikumpul oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia IRIS dimanfaatkan dalam pelaksanaan program KBS. Menurut beliau, data ini penting untuk memastikan program dapat dijalankan secara efektif dan berimpak tinggi. Selain itu, Yang Berhormat Menteri juga berharap agar agensi di bawah kementerian dapat bekerjasama secara erat dalam menjayakan visi dan misi KBS. Beliau turut meminta agar KBS memperbanyakkan program dengan kos yang rendah tetapi memberi impak yang besar kepada majoriti rakyat, terutamanya mereka yang berada di pedalaman atau di peringkat akar umbi. Tegas beliau, teamwork dan sikap kesederhanaan serta kecemerlangan di kementerian penting bagi meyakinkan masyarakat untuk turut serta bersama-sama membina negara. Turut hadir bersama-sama dalam Perhimpunan Mesra Bulanan itu ialah Yang Berhormat Adam Adli Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan serta pengurusan tertinggi KBS yang lain. Ekoran pandemik COVID-19 yang lalu, rakyat Malaysia khususnya golongan belia terpaksa berusaha kuat untuk mencari jalan keluar bagi mengatasinya dan mereka mula dibelenggu hutang dan akhirnya mengakibatkan mereka diisytihar muflis. Sedar akan permasalahan yang dihadapi, AILID menerusi kluster kerjaya telah mengadakan perbincangan meja bulat bagi menangani isu belia muflis yang semakin menjadi kebimbangan. Perbincangan ini telah melibatkan pelbagai wakil agensi dan kementerian seperti Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK, Jabatan Insolvensi Malaysia MDI, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, Jabatan Rangkuman Kewangan FEN Bank Negara Malaysia, Kementerian Kewangan Malaysia MOF, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan lain-lain agensi bagi membincang dan memberi pandangan untuk menangani isu belia muflis ini. Menurut Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Haswandi Haji Ahmad, Ketua Pengarah AILID, perbincangan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat, mencari punca polisi, dasar atau peraturan serta syarat, terma dan sistem yang berupaya menghalang belia di negara ini dikategorikan sebagai belia muflis. Tambah beliau, hasil yang diperolehi menerusi sesi perbincangan ini akan dapat membantu AILID dan Kementerian Belia dan Sukan dalam merangka program-program pendidikan dan kesedaran untuk membantu golongan belia ini terhindar daripada muflis. Semoga kolaborasi strategik yang terjalin ini dapat membantu dalam mengurangkan kadar muflis dalam kalangan belia di negara ini. Micro-credential merupakan pembelajaran singkat yang memberi fokus kepada kemahiran profesional tertentu berasaskan keperluan industri dan diiktiraf oleh majikan dan juga menjadi salah satu komponen dalam program akreditasi atau kursus stand-alone yang menyokong tahap profesional, teknikal dan pembangunan kendiri. Mengambil inisiatif mengenainya, AILID menerusi bahagian inovasi dan jaminan kualiti telah mengadakan perbincangan berkaitan pelaksanaan program Micro-Credential bersama pihak Human Resource Development Corporation HRD Corp. Menurut Encik Faizal Ikram Ibni Yanin, Pengarah Bahagian Inovasi dan Jaminan Kualiti AILID, menerusi perbincangan ini, AILID berupaya mengorak langkah untuk memperoleh persijilan dan akreditasi modul latihan ke arah pembangunan kurikulum dan latihan yang berkualiti dan diiktiraf. Perbincangan yang dilaksanakan di Ibu Pejabat AILID Putrajaya itu telah dihadiri oleh Encik Ilaya Rajratnam, Ketua Jabatan Semakan Program dan Akreditasi Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRD Corp, pegawai-pegawai kanan daripada HRD Corp dan AILID yang lain. Semoga kerjasama dan kolaborasi yang terjalin ini berupaya meningkatkan kecemerlangan pembangunan modul latihan AILID pada masa hadapan.
Baiklah saudara, sebelum berakhir, tahukah anda menara berkembar Petronas atau dikenali sebagai KLCC dengan ketinggian 1483 kaki telah dibuka pada 31 Ogos 1999 dan pernah dinobatkan sebagai bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga 2004. Sekian untuk perkongsian pada hari ini. Temui kami 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat jam 3 petang dengan 3 berita penting hanya di Berita 3 Dimensi. Terus ikuti kami di pelbagai platform media sosial dan portal rasmi iLead di www.ilead.gov.my. Saya Asmida Arifin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.